Baik, kembali dalam cerita di Sumber Berita. Kalau di segmen pertama tadi bersama dengan Eleanor Michelle Patrick yang mana berkongsi persiapan bagi sambutan Hari Malaysia 2021 peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Sabah. Seperti yang dikatakan ataupun yang dikongsikan oleh Eleanor, persiapannya hampir selesai dan pastinya Eleanor dan juga rakan-rakan lain akan membawakan perkembangan lanjut dan juga perkembangan terkini berkaitan dengan sambutan Hari Malaysia tahun 2021 iaitu pada hari esok. Baik, untuk waktu ini juga yang akan berlangsung esok iaitu 16 September, kita melihat kepada menjelang pembukaan semula industri pelancongan ataupun yang disebut sebagai projek rintis gelembung pelancongan Langkawi. Kalau boleh saya nak tunjukkan di iPad saya ini antara yang baru yang kami terima iaitu berkaitan dengan pelancong ke Langkawi wajib jalani ujian saringan COVID-19. Ini menurut Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin yang mana beliau mengatakan semua pelancong yang berhasrat untuk bercuti di Pulau Peranginan Langkawi iaitu bermula 16 September diwajibkan menjalani ujian saringan COVID-19 dan ada 3 cara sebenarnya boleh digunakan pelancong sebelum memasuki pulau tersebut iaitu yang pertamanya perlulah menjalani ujian pengesanan COVID-19 RT-PCR ataupun RTK antigen di mana-mana fasiliti kesihatan dan juga makmal swasta dalam tempoh 48 jam sebelum tarikh berlepas. Kemudiannya, pelancong boleh membeli kit ujian kendiri saliva dan juga membawanya ke lapangan terbang ataupun terminal feri untuk menjalani ujian pengesanan COVID-19 di tempat saringan ataupun ada cara yang terakhir ataupun cara yang ketiga, pelancong boleh membeli kit ujian kendiri melalui perkhidmatan yang akan disediakan oleh pihak swasta dan di tempat saringan di lapangan terbang ataupun terminal feri dan menjalani ujian pengesanan di kawasan tersebut di sama ada di terminal feri ataupun di lapangan terbang itu. Tetapi bagi ibu bapa yang membawa anak-anak juga dimaklumkan dalam kenyataan ini kumpulan kanak-kanak mesti bersama dengan ibu bapa ataupun penjaga yang lengkap vaksinasi yang bukan kes positif ataupun yang bukan kontak rapat kepada kes positif hendaklah mematuhi SOP yang ditetapkan. Tapi bagi kanak-kanak difahamkan ada SOP ataupun ada ketetapan yang telah pun dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan khususnya bagi kanak-kanak berusia 6 tahun dan ke bawah hanya saringan gejala akan dilakukan mengambil kira keupayaan mereka untuk mengeluarkan liur untuk melakukan ujian saringan tersebut. Baik, ini berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin iaitu bagi pelancong ke Langkawi bermula esok perlu menjalani ujian saringan COVID-19. Baik, bercakap tentang gelembung pelancongan Langkawi secara khususnya pada tengah hari tadi diumumkan ada beberapa ketetapan iaitu pemantauan pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi pencegahan COVID-19 difahamkan dibagikan kepada 3 zon yang tertumpu kepada hotspot ataupun titik panas ataupun lokasi yang mana tumpuan pelancong. Saya difahamkan yang pertamanya zon pertama iaitu di sekitar kawasan Pekan Kuah hinggalah ke air hangat. Zon kedua membabitkan kawasan dari air hangat hinggalah ke Pantai Kok dan juga zon ketiga dari Pantai Kok hinggalah ke Pantai Tengah. Untuk itu saya nak terus bersama dengan Abdul Hadi Cik Awang, Wakil Astro Awani di Kedah. Kalau dilihat di visual pada ketika ini, Abdul Hadi berada di salah satu zon yang saya maksudkan sebentar tadi, zon hotspot. Mungkin pada waktu ini mungkin diboleh kongsikan beberapa jam lagi akan dibenarkan lebih kurang dalam 7 jam ataupun 8 jam menjelang 12.30 malam nanti iaitu 16 September secara rasminya projek rintis bagi gelembung pelancongan Langkawi akan dibenarkan ataupun dibuka. Persiapan secara on groundnya macam mana? Mungkin Hadi boleh kongsikan pada waktu ini. Okey, terima kasih Fauzi di studio dan seperti dimaklumkan Fauzi, kita menjelang tidak sampai 10 jam lagi sebelum pembukaan Pulau Langkawi sebagai projek rintis gelembung pelancongan yang mana akan dibuka pada 16 September iaitu esok hari. Dan sudah pastinya sejak semalam kami di sini beberapa individu penting kami temui terutama bagi mendapatkan reaksi terutama membabitkan persediaan sebelum pembukaan Pulau Langkawi ini sendiri. Dan semalam kami ada menemu bual
CEO Lada, Lembaga Pegawai Eksekutif, Ketua Pegawai Eksekutif Lada, Encik Nasaruddin, bagi bertanyakan mengenai persiapan dan juga sasaran pihak Lada itu sendiri. Memandangkan Lada ini terletak di bawah salah satu jawatankuasa, di bawah Langkawi Travel Bubble Task Force, di mana Lada diarahkan untuk mempengerusikan bagi jawatankuasa sektor pelancongan. Dan sudah pastinya menurut CEO Lada menyatakan bahawa sasaran mereka bermula esok sehingga penghujung bulan September ada sebanyak 30,000 individu disasarkan berkunjung ke Langkawi pada suku kedua ataupun pada separuh kedua bulan September ini. Dan sudah pastinya sehari disasarkan 2,000 orang, di mana dijangkakan bermula esok 3 perjalanan masuk menggunakan feri dari Terminal Feri Kuala Perlis dan juga 5 perjalanan masuk menerusi penerbangan udara daripada lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan juga lapangan terbang Subang. Dan sudah pastinya ia akan memulihkan semula sektor pelancongan yang kita sifatkan antara sektor yang paling terjejas susulan keadaan yang berlaku akibat penularan wabak COVID-19. Dan sudah pastinya pagi tadi kami ada membual pengerusi jawatankuasa Task Force, pengurusi Langkawi Travel Bubble Task Force, iaitu Encik Saiful Anwar Azmi. Beliau menyatakan bahawa telah mengenal pasti ataupun mengelaskan 3 hotspot yang akan menjadi tumpuan utama individu yang masuk ke Pulau Langkawi. Yang pertama adalah dari zon Jeti Kuah sehingga ke kawasan air hangat. Dalam kawasan zon Jeti Kuah dan air hangat, apa tempat pelancongan yang ada dekat situ adalah, yang pertama adalah Dataran Lang, yang kedua adalah beberapa shopping kompleks ataupun kompleks beli belah termasuk HIG, Rams, Langkawi Fair dan beberapa lagi pusat membeli belah di kawasan daerah Kuah ataupun di Mukim Kuah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari kawasan air hangat sehingga ke Pantai Kok. Ini kawasan-kawasan yang berada di zon pertengahan ataupun di zon pesisir pantai. Antara kawasan yang menjadi tumpuan di zon kedua ini adalah Pantai Pasir Hitam, Tanjung Ru, Kubang Badak, Pusat Kraftangan Malaysia sehingga ke kawasan kereta kabel ataupun Skycap dan juga Paradise 101. Dan bagi zon ketiga pula, zon ketiga adalah melibatkan dari kawasan Padang Maksirat ataupun Padang Kok, Pantai Kok sehingga ke Pantai Tengah. Dan antara kawasan yang berada di kawasan tumpuan adalah termasuk ketika ini iaitu di Pantai Cenang, Pantai Tengah di belakang saya ketika ini dan beberapa kawasan pantai yang lain yang berada di sekitar zon 3 ini sendiri. Dan sudah pastinya berdasarkan temu bual tadi juga, pengerusi task force itu juga memaklumkan bahawa beliau telah menubuhkan 6 jawatankuasa kecil bagi memantau pematuhan SOP dalam memastikan Langkawi ini selamat untuk dikunjungi. Antara jawatankuasanya adalah seperti saya sebutkan tadi, jawatankuasa pelancongan, jawatankuasa pandemik, jawatankuasa penguatkuasaan dan keselamatan, jawatankuasa pintu masuk dan juga jawatankuasa komuniti itu sendiri, Fauzi. Hadi, kalau diikutkan pada waktu ini sedikit cemburulah melihat kepada Hadi, orang lain belum lagi dapat merasai ataupun dapat menikmati projek rintis gelembung pelancongan Langkawi yang akan bermula pada esok 16 September. Hadi sebagai wartawan sudah pun dapat merasainya, tetapi kita ingin melihat untuk memastikan kejayaan secara keseluruhannya projek rintis gelembung pelancongan Langkawi ini. Kita juga ingin terus menasihatkan orang ramai secara khususnya untuk melihat dan juga mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan. Kalau beberapa hari sebelum ini MKN telah pun menetapkan dan juga telah menggariskan ada keperluan untuk melihat SOP-SOP yang telah pun digariskan, antaranya terhad kepada individu yang lengkap 2 dos vaksin, jenis percutian yang dibenarkan adalah secara harian, bilangan penumpang setiap kenderaan semasa dan juga perjalanan tertakluk kepada kapasiti sebenar kenderaan tersebut. Apalagi SOP-SOP yang perlu dipatuhi oleh pengunjung secara khususnya, yang mana kita nak pastikan projek rintis gelembung pelancongan Langkawi ini dapat berjalan dengan lancar. Okey, Fauzi, terima kasih Fauzi. Sebenarnya tadi saya ada menumbual naib pengerusi Persatuan Hotel Malaysia Kedah dan Perlis, Encik Razmi. Beliau maklumkan bahawa berkaitan SOP ini perlu pematuhan membabitkan kedua-dua pihak, bukan saja pelancong saja yang ke dalam Langkawi, malah
pengusaha atau pemain industri perlu mematuhi SOP yang ditetapkan. Seperti Fauzi sebut pada awal cerita tadi, YBKJ Menteri Kesihatan telah mengumumkan bahawa syarat untuk masuk Langkawi perlu jalani saringan COVID-19 bagi memastikan individu yang negatif sahaja dibenarkan untuk mengikuti ataupun melancong ke Pulau Langkawi sebagai kawasan rintis projek pelancongan yang diperkenalkan ataupun yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Dan sudah pastinya antara SOP yang membabitkan pihak pengusaha ataupun pemain industri di sini adalah kesemua individu yang bekerja pada hari kejadian perlu mengambil 2 dos vaksin dan sudah melepasi tempoh 14 hari bagi vaksin yang memerlukan 2 dos suntikan, manakala melebihi tempoh 28 hari bagi vaksin yang memerlukan 1 dos suntikan saja. Dan selain itu, sanitasi akan dilaksanakan sekerap mungkin di kawasan-kawasan penginapan, kawasan-kawasan tumpuan pelancong yang tertutup dan sebagainya. Itu antara SOP yang diperkenalkan bagi memastikan tidak berlaku sebarang jangkitan, manakala sekiranya berjaya projek rintis pelancongan Langkawi ini, ianya beberapa kawasan lain akan dijadikan kawasan-kawasan seterusnya yang akan dibuka untuk pelancong mengunjungi lokasi-lokasi terbabit, Fauzi. Hadi, dalam lebih kurang beberapa minit yang tinggal ni, mungkin Hadi boleh kongsikanlah apa reaksi penduduk di Langkawi secara khususnya ataupun mereka yang terlibat dalam sektor pelancongan. Kita bukan cerita tentang, bukan sahaja bercerita tentang pengusaha hotel, tetapi kita bercerita tentang peniaga-peniaga kecil, penduduk ataupun mereka yang bermastoti di Langkawi yang mencuba nasib untuk berniaga secara kecil-kecilan. Apatah lagi bila dibenarkan gelembung pelancongan ini dibuka, ini adalah satu khabar gembira untuk mereka. Kongsikanlah reaksi mereka untuk hari esok ini. Okey, sebenarnya Fauzi, kini saya sedang berada di kawasan Pantai Cenang. Di sebelah saya ini adalah sebuah kios yang sebelum ini terkesan teruk susulan penutupan sektor pelancongan di Pulau Langkawi. Manakala jika saya difahamkan sebelum ini 80% penduduk di Langkawi ini bergantung pada sektor pelancongan itu sendiri. Dan bersama saya ketika ini Kak Ros, iaitu salah seorang pengusaha kios di kawasan Pantai Cenang ini. Dan Kak Ros, boleh ceritakan perasaan apabila diumumkan Langkawi akan dibuka esok, Kak Ros? Sebenarnya McCorner ni dah tutup dalam lebih kurang dalam dari bulan puasa lah, maksud dah 5 bulan. So dalam masa 5 bulan kita orang dah tak ada income. So duduk kat rumah. So benda tu jadi macam dah memang tertekan lah sebab income tak ada. Bila diumumkan kata Langkawi ni, kemasukan pelancong ni, alhamdulillah, dan kita bersyukur sangat-sangat. Dan Kak Ros pun dah prepare apa yang patutlah ikut SOP yang disediakan. Dan kita dah start masuk staff, everything. Sebab tempat ni adalah tempat tumpuan orang ramai lah. Tempat ni macam tahun-tahun lepas, sebelum ni memang tempat location yang orang ramai sangat kat sini. So SOP kita memang ketat lah kat sini. Okey Kak Ros, kalau kita tengok dari segi persiapan Kak Ros sendiri, macam mana? Esok nak dibuka, persiapan ni dah dibuka kedai sejak bila dan sebagainya, Kak Ros? Sebenarnya McCorner ni dah dibuka dalam seminggu baru. Dan sekarang Kak Ros dah start masuk staff, kemasukan staff yang sebelum ni tak berani ambil staff ramai lah. Sekarang kita dah masuk lebih kurang dalam 12 staff. Sebelum ni 24 jam kita buka kat sini sebenarnya. Dan kita ada staff 28 orang kat sini. So sekarang kita tengoklah dia punya rentak macam mana. So lepas ni kalau okey, kita akan tambah lagi staff. Dan lain-lain SOP kita ikut SOP je lah. Kak Ros, bila kita sebut berkenaan dengan pembukaan semula Langkawi ini, memang kegembiraan itu ada, terutama pemain-pemain industri di Langkawi ini sendiri. Tapi ada bibit kerisauan tak Kak Ros, terutama dalam pematuhan SOP dalam kalangan bukan saja penduduk Langkawi sendiri, pengunjung-pengunjung yang berkunjung ke sini, bagi memastikan SOP itu dipatuhi. Sebenarnya ada rasa risau tak Kak Ros? Sebenarnya pematuhan SOP ni, kita sebenarnya benda ni berlaku bulan 12, 11, 12 dah jadi dah sebenarnya. Di kawasan ni dia terlampau pack tau, maksud dia terlampau ramai. So dia punya sekatan SOP dia, pihak penguasa kena selalu main pantau lah. Sebab macam kita orang sebagai pengusaha sendiri pun kita tak ada kata pun macam nak buat sekatan orang ramai berhimpun ni, kita tak boleh. So cuma kita tempat duduk, kita siapkan tempat duduk ikut SOP 2 orang. Lepas tu macam yang dah tertera SOP lah. Tapi kemasukan orang ramai, tempat ni memang tempat orang berhimpun ramai lah. Memang yang sebelum-sebelum ni memang ramai sangat. Okey, Kak Ros, saya bagi peluang Kak Ros lah untuk harapan lah sempena pembukaan
esok Pulau Langkawi sebagai projek rintis gelembung pelancongan ni Kak Ros? Harapan dan kata-kata akhir Kak Ros lah. Kata-kata akhir, minta-mintalah jangan benda ni, kalau pembukaan ni takut benda ni dia merebak balik COVID yang lebih parah lagi, itu yang kita risau lah. Sebab kita dah parah lah, keadaan parah sebab Kak Ros pun dah tutup bisnes, food court Kak Ros di JT, di airport, patut in-flight Kak Ros semua dah tutup kan. Cuma Kak Ros ada satu ni saja. So harap-harap janganlah lagi tutup lagi lah. Sebab kita pun memang dah tahap kronik lah. Okey Fauzi, itu saya rasa antara sedikit reaksi salah seorang pengusaha kios di Pantai Cenang ini, dan saya rasa jam menunjukkan 5.27 petang. Saya rasa itu saja yang boleh saya bawakan. Fauzi. Okay, baik, terima kasih kepada Abdul Hadi Cik Awang yang mana berkongsi tentang esok adalah hari pertama bagi projek rintis gelembung pelancongan Langkawi. Langkawi dijadikan projek rintis bagi kategori ataupun sektor pelancongan. Sudah tentu ini adalah waktunya untuk kita menjayakan secara keseluruhannya apa yang disebut sebagai gelembung pelancongan. Terima kasih kepada Abdul Hadi Cik Awang, Wakil Esro Awani Kedah yang berkongsikan beberapa jam lagi menjelang pada 16 September pada kita melihat kepada sambutan Hari Malaysia 2021. Itu juga akan kami bawakan dan juga akan kita beri tempuan sepanjang hari esok di platform Esro Awani, iaitu sama ada di saluran 501 ataupun di esroawani.com. Juga anda boleh terus ke pautan ataupun beberapa platform media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter, dan juga kami juga ada laporan langsung di TikTok. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin, ini cerita di Berita. Kita jumpa lagi.